Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa lagi dalam channel Geografi dari Alam ke Hati bersama dengan saya Cikgu Zuraida. Okey, pada hari ini cikgu akan teruskan kepada tajuk iaitu tajuk 1.4 mengukur bearing. Okey, mengukur bearing grid dalam peta topografi. Okey. Untuk tajuk ni bearing. Okey, sebelum ni semasa di tingkatan 1 awak dah belajar tajuk bearing sudutan. Okey, so awak nak ukur bearing sudutan mestilah ada jangka sudut ni. Okey, mesti ada jangka sudut ni lah. Barulah awak boleh ukur bearing sudutan. So sama saja untuk tajuk ni, mesti ada bearing mesti ada jangka sudut. Okey, so kita tengok dulu apa maksud bearing grid. Okey, bearing grid. Okey, so bearing grid ni adalah bermaksud sudut yang diukur mengikut arah pusingan jam dari utara grid. Okey, yang bermula dengan 0 darjah. Okey, 0 darjah. Kalau nampak kat sini lah ni. Okey, utara ni. Daripada utara grid itu bernilai 0 darjah. Okey, dan bearing grid sesuatu tempat dari tempat yang lain dapat diukur. Okey, bearing grid sesuatu tempat dari tempat yang lain dapat diukur dengan menggunakan jangka sudut. Okey, so mesti ada jangka sudut. Okey, bearing grid. Okey, bearing grid ialah sudut yang boleh diukur dari arah utara iaitu 0 darjah mengikut pusingan jam. Okey, mana pusingan jam? Ni pusingan jam. Bermula daripada bermula daripada 0 darjah sini, ikut pusingan jam sampailah 360 darjah. Okey, so garisan utara menunjukkan nilai 0 darjah ataupun 360 darjah. Okey, seterusnya garisan timur menunjukkan 90 darjah, garisan selatan 180 darjah, garisan barat 270 darjah. Dan sampailah ke garisan utara semula iaitu 360 darjah. So satu pusingan lengkap adalah bernilai 360 darjah. Okey, contoh kat sini macam mana nak ukur bearing grid bagi titik P dari A. Okey, titik P. Okey, tengok kat sini titik. Okey, contoh ukuran bearing grid bagi titik P, titik B. Okey, titik B. Okey, dari titik A, ni A. Okey, so sekarang ni awak kena tengok ayat. Okey, ayat dia titik B ke titik A. Okey, ke titik A. Okey, so tengok ayat dari ni yang penting. Bermakna dari ni dekat sini lah terletaknya awak punya jangka sudut. So nilai 0 awak, nilai bearing grid awak tu iaitu arah utara. Bermakna dekat situ dah bermula arah utara. Okey, bermakna dari A jadinya awak kena letak bearing awak kat sini. Okey, bearing pula awak kena jangka sudut awak ni macam dalam gambar rajah ni. Okey, so awak punya nilai 0 utara ni berada ni dekat sini. Okey, nampak kan? Okey, jadinya nilai 0 sampailah ke nilai titik B. Contohlah dia tak bagi garisan ni. Okey, awak kena buat gunakan pembaris garis kan, satu garisan daripada A sampailah ke B ni. Barulah boleh awak dapatkan nilai bearing grid yang tepat. Okey, sebelum awak dapat garisan panjang macam ni, letak awak punya jangka sudut dekat garisan ni bernilai 0. So ukurlah sampai ke sini dapat berapa. Okey, contoh yang ni 45 darjah. So bearing grid bagi titik B dari A adalah 45 darjah. Itu saja. Simple.
Okey. Asasnya adalah sama macam awak belajar sebelum ni. Geografi ni adalah berulang, sama saja. Okey. Okey. So, bagi lagi contoh dekat sini. Okey. Contoh dekat sini, garisan. Okey, saya tak berkaitan kita pergi pada muka surat seterusnya. Okay, seterusnya macam mana kita nak ukur bearing grid yang ukuran dia kurang daripada 180 darjah. Okey, so dia bagi cara dia kat sini lah. Okey, so tengok dekat sini Okey, langkah-langkah mengukur bearing grid kurang daripada 180 darjah. Okey, so sekarang ni dia nak mengukur bearing grid tanda aras 7.50, iaitu berada pada RG 616915. Okey, untuk tajuk bearing grid ni dia bersangkutan dengan tajuk rujukan grid. Okey, bermakna awak dah belajar rujukan grid, awak akan apply dalam tajuk bearing grid. Contoh dia bagi macam ni lah. Okey, tanda aras 7.50. Okey, dia bagi kedudukan tepat RG 616915. So, langkah yang pertama awak kena cari dulu rujukan grid 616915. Macam mana nak cari? Buat kaedah yang sama macam saya ajar untuk video yang sebelum ni. Buat bahagikan satu kotak tu. Okey, kotak 61 contohnya. Okey, 61. Okey, 61 ni bahagikan kepada 10 kotak kecil. Untuk garisan timuran dan juga garisan utaraan. Okey, 61 dan 915. Cari dulu kat mana kedudukannya. Okey, bila dah cari, dah jumpa contohnya lah. Okey, kat sini. So, awak tandakan. Okey, awak tandakan garisan tersebut. Tandakan dengan pembaris. Okey, contohnya macam tu. Okey, seterusnya dia bagi. Okey, tadi dekat tanda aras 7.50 dari stesen Trigonometri Bukit Jong. Okey, stesen. Okey, contohnya dia kat sini. Okey, dia dah bagi rujukan grid dia 596926. So, sama buat juga kaedah macam yang tadi tu. Bagi yang kepada 10 kotak kecil, cari ni titik rujukan ni, barulah awak boleh tanda. Contohnya saya bagi dekat sini lah. Okey, contoh. Okey, saya tak boleh tunjuk tepat kat sini sebabnya ukuran peta ni mesti tepat. Barulah awak boleh dapat rujukan grid 6 angka yang tepat, iaitu ukuran satu kotak grid ni adalah 2 cm. Panjang, lebar pun sama 2 cm. Barulah awak boleh dapat ukuran yang tepat macam saya terangkan dalam video sebelum ni. Okey, so bila awak dah tahu kedudukan rujukan grid 6 angka bagi tempat-tempat tersebut. Okey, contoh ni. Dia nak mengukur bearing grid tanda aras 7.50 dari stesen Trigonometri Bukit Jong. Bermakna awak punya jangka sudut berada pada stesen Trigonometri Bukit Jong. Okey, so langkah pertama adalah awak buat garisan. Gunakan pembaris. Okey, buat satu garisan lurus. Okey, antara tanda aras tadi sehinggalah ke stesen trigonometri. Okey, so bila dah buat garisan lurus macam ni, so dari bermakna awak punya jangka sudut berada dekat stesen trigonometri. Okey, so kat sini lah. So ini arah utara. So awak letaklah awak punya jangka sudut di sini. Bermula dengan nilai kosong. Awak ukurlah sampai dekat situ. Berapa jawapan yang diperoleh. Itu saja. Sangat mudah. Okey, tak susah pun. Okey, ni macam contoh yang dia bagi ni. Okey, macam ni. Okey, bila dah buat satu garisan, lepas tu letak jangka sudut dan awak ukur berapa yang awak dapat. Contoh kat sini kita dapat 120 darjah. Okey, itulah jawapan dia. Ataupun untuk yang ukuran bearing lebih daripada 180. Okey, langkah yang sama awak buat tadi. Ukur dulu sampai setakat mana garisan 180. So awak tandakan
Okey, so yang awak tandakan. Sudah tanda macam ni, letak awak punya tali jangka sudut awak kat sini tu. Okey, nilai kosong kat sini, 180 kat sini. Okey, awak punya nilai sudut tu terbalik kan, ataupun gerakkan. Tadi dah tanda kat sini 180. Okey, so tandakan, pusingkan awak punya jangka sudut, nilai kosong berada kat sini semula. Okey, pergilah sampai garisan yang awak dapat. So, awak kira tadi dapat 180 darjah, tambah contohnya awak dapat lagi, contoh dekat sini awak dapat, okey, sini nilai kosong kosong, dapat lagi 130. Okey, 100. Okey, so separuh daripada sini sampai sini dapat lagi 130 contoh. So bila awak hitung kan dapat berapa? 8. Okey, 210 darjah. Ni dah jawapan awak. Tu maksud dia. Angka dia sama saja, sama seperti apa yang awak belajar semasa di tingkatan 1. Ulang semula saja. Cuma dia agak susah sebab awak kena cari rujukan grid dahulu dalam peta topografi. Lepas tu barulah awak boleh cari apa nama bearing grid. Okey. So sebagai latihan pengukuhan, cikgu nak awak jawab aktiviti 1A, peta lokasi harta karun. Seronok kalau awak buat dan awak dapat jawapan dia. Jadi cikgu nak awak ikut step yang diberi ni. Ikut dia punya langkah-langkah ni. Jangan skip dan ukuran dia mesti tepat. Okey. So itu saja. Sekiranya ada sebarang soalan boleh tanya dengan cikgu. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.